Tonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di hari seperti biasa, hari Khamis, malam Jumaat. Dan diharapkan yang rindu puaka, terubat juga hendaknya. Minta maaf lah kerana terpaksa kena tunggu seminggu sekali kan. Ada yang minta banyak, 2 minggu sekali. Kita tak mampu nak buat. Okey, bagi yang nak jadi tamu, seperti biasa, email kepada kami di puaka@sg@gmail.com. Dan kalau nak ikut perkembangan kami, boleh ikut kami di Instagram, iaitu Puaka Official. Apa-apa pun, janganlah lupa like, subscribe, lepas tu share and tekan loceng untuk dapatkan notification pada video-video terbaru yang akan kami muatkan. Satu lagi, bagi yang nak cuba nasib, nak main game dengan Susu TBC, boleh saja jadi peserta di Bodoh ke Pandai. Okay, permainan baru Bodoh ke Pandai. Boleh email kepada kami, tak kira lah umur berapa. Email kepada kami iaitu susutbc@gmail.com. Kita happy-happy kalau boleh hantarkan video klip diri anda. Kita nak orang yang kecoh-kecoh, yang banyak berbual kan. Macam itulah. Dan tamu kita tadi perhatikan saya je, saya tak tahu kenapa. Mungkin dia terpegun ataupun mungkin dia meluat, saya tak tahu. Khabar Siti? Baik. Sihat ya? Ya. Okey. Ada cerita ya? Mesti ada cerita. Mesti ada cerita. Sebab tu saya kat sini. Seperti biasa, kadang-kadang orang nak tanya tau. Okey, tamu awak ni siapa ni? Ni artis ke? Penyanyi ke? Memang nampak macam artis. Ke penyanyi? Langsung tak boleh nyanyi. Okey. Artis pun bukan. Okey. Biasa-biasa je lah kan. Kita biasa-biasa je. Kerja di mana? Sebagai apa? Boleh tahu? Kau tak beratan lah. Kalau berat tak kisah. Tempat tak nak bilang lah Okey. Tapi saya office manager. Jaga office, jaga orang. Office kita ni, studio ni nak pakai orang. Studio ni kena pakai. Dia panggil studio manager pula. Suka. Berserak barang-barang kat sini. Tak tahu siapa yang kemas. Nanti datanglah kita bayar. Part time. Boleh. Boleh. Kerja keras, kerja keras. Datang tak barang, balik rumah. Ni kena panggil orang angkut. Orang angkut? Di mana? Buang terus. Tak baik. Kalau buang terus habis kamera ni semua tak ada. Okey, kita jangan ke mana-mana. Okay. Kita balik kepada cerita puaka. Ya. Okey, apa cerita ada? I think pertama sekali saya nak cerita pasal rumah. Rumah saya interesting. Saya banyak tinggal kat rumah. Banyak tinggal kat rumah. Tak habis ni cerita. Selama ni tinggal kat mana? Allahuakbar. Okey, kita serius Tak boleh. Cerita puaka ni kena serius ni. Actually some of my story kelakar. Okay, never mind. I mean banyak pindah radar. Jadi banyak tinggal kat rumah different tempat. So semua ada interesting story. Macam itulah. Okay, cerita kita balik ujuk lama-lama tak tahu awak tinggal mana. Okay, rumah yang pertama awak tinggal ada cerita? Ada. Okay. Kat Clementi. Ni Clementi lama. Sejak pindah daripada kampung terus masuk kat Clementi. Ni macam rumah sewa, macam you know. Kawasan mana? Clementi apa? Avenue apa-apa? Avenue 1. Oh. Lama. Sekarang dah tak ada lagi, I think. Diorang dah roboh. Okay, apa jadi kat situ? Dia tak banyak cerita. Dia tak ada macam problem or issue or macam gitu. Tapi there are some nights, malam kalau you tidur, and this is time masih kecil lagi, jadi so tak faham sangat kan. Umur dalam 6-7 tahun gitu. Lalu kalau malam kalau kita tidur, kita dengar budak nangis. Okay. Not budak macam a girl, macam budak kecil, perempuan nangis. Dia nangis bukan macam dengar kat luar, macam physical punya nangis tau. Dengar macam dalam telinga. Macam dibisik. Dia macam very dekat. Okay. So, and bukan kita je yang dengar,
Macam satu rumah dengar, neighbours also dengar. So it's like macam a common knowledge semua orang tahu. Sometimes kita dengar nangis macam gini. So the story goes that dulu ada budak, I think mati around the area, kena abducted, kena kidnap, dibunuh kat situ. Along Clementi Road lah. This is back in the 70s, I think. I'm not too sure how the story, but that was the story, that this is the girl that was crying, looking for the parents or something like that. It goes on for many years. Cik, maksudnya apa yang dikatakan tadi nak kena translate, orang tak faham. Betul. Maksudnya Siti ni kurang fasih, kurang tahu apa yang berlaku mungkin terjadi pada tahun 70-an di sepanjang apa tadi tinggal? Clementi. Dia masih kecil lagi. Tapi itulah cerita dia. And semua orang tahu, semua orang pernah dengar. Siapa yang datang rumah saya mungkin tidur sana pun mungkin dengar juga malam. Dia bisik, dia nangis. Mesti confirm macam rayuan. Dia tak selalu, tapi bukan setiap hari, tapi kadang-kadang boleh dengar. Dia dekat, dia bisikkan kat telinga. Betul-betul macam sebelah menangis. Lepas tu terus berapa lama tinggal kat situ? Lama. Sampai umur 9 tahun mungkin. Daripada 6 tahun sampai 9 tahun? Daripada umur 3 tahun 3 sampai 9. Tiap-tiap sampai 9 tahun tu masih dengar. It's macam dah terlalu common, dah sampai common lah, tak dah lali sampai tak kisah. Macam masih ada lagi mungkin tak tahu. Tak, maksudnya time 9 tahun tu masih ada lagi. Ada. Wow. Masih ada. Wow. Itu semua orang tahu. Siapa yang tinggal kat situ mungkin pernah cerita, pernah dengar. Jadi siapa yang tahu yang tinggal di Clementi Avenue 1 blok apa? Sudah roboh kan? Oh, blok 1 blok 1 salah. Blok berapa 406. 406. Okey, kalau siapa ada tinggal sama mungkin neighbournya Siti ke, boleh komen kat bawah ni, ceritakan mungkin lebih daripada suara. Kan? Okey, nasib baik tak pernah lah. Saya suara je. Okey. Okay, daripada suara ada lagi? Kita daripada rumah sewa tu tu rumah kita sewa. Kita pindah ke rumah beli. Rumah beli di Clementi Avenue 2. Yang itu rumah dia okey, tapi bila kita baru pindah tu banyak kacau. Dia macam nampak lembaga, macam rasa marah, macam berat, feeling dia berat gitu. So kita duduk sana berapa tahun, macam gangguan lah, nampak lembaga, kadang-kadang dengar suara. Rumah dia selalu kotor, susah nak bersihkan. Rumah yang awak tinggal? Macam dia bersih pun tetap macam dia bersih balik. Macam pun rasa macam kotor. Orang bersihkan dia? Bukan macam rasa kotor. Dia mungkin tak kotor tapi rasa macam kotor. Macam melekit kadang-kadang, macam tak ada, the feeling tak sedap. Pernah rukiahkan rumah ke ataupun orang panggil sema rumah ke sebelum masuk? Tak, mak saya ada mimpi. Satu malam tu dia mimpi suruh buka satu kabinet ni yang kat pipe. Ada satu pipe lah. Dia kan taruh pipe kat dalam tu kan. Dia taruh apa? Taruh situ? Sorry. Dah biasa kan kacau. Kan dah jadi gini. Okay. Dia simpan pipe tu kat dalam kabinet tu kan. Cover, correct. Dia yang kabinet atas tu ada satu yang narrow punya tu, kat dalam suruh tengok kat dalam situ. Oh, dia mimpi? Dia mimpi suruh buka. So dia pergi buka, dia tengok ada satu periuk kecil nasi. Periuk nasi kecil nak gitu. Dalam dia tu ada macam-macam tangkal. Oh ya? Tangkal hitam, tangkal kuning. Tu boleh bangun check ada? Ada dalam tu. Jadi saya tak tahulah macam mana diorang buang but diorang jumpa lah benda tu. Saya masih ingat dalam umur saya dalam 11-12 gitu. Selamat macam dibagi macam petunjuk dalam mimpi Kalau tak itulah tak tahu kan. Pasal rumah tu macam yalah, gangguan memang selalu biasa, selalu macam rumah-rumah selalu ada macam gangguan-gangguan, bukannya selalu. Cuma dia punya feeling selalu macam berat, macam kotor, macam marah. So rumah tu, tapi bila dah buang dah tak ada apa-apa. Habis sebelum nanti mungkin ada orang tanya Habis takkan kalau pindah tak buat renovation?
Tak, pasal rumah tu actually rumah orang Melayu. Jadi kita buat macam biasa je lah. Apa yang boleh pakai, simpan, kita jangan. Jadi pasal rumah ni masih baik. Bukannya itu kabinet dia semua masih baik. Jadi kita pindah macam gitu aja. Okay. Pasal kita pun pindah dari rumah sewa. Jadi banyak barang kita pun tak banyak, right? Jadi kita move in macam gitu je. Okay, selain daripada tu ada lagi yang berlaku kat rumah? Rumah tu tak ada. Tapi rumah saya lepas tu yang Bukit Batok tu. Yang saya lepas pindah tu rumah saya, yang rumah Clementi tu rumah bapa saya. Okay. Bila saya pindah Bukit Batok, yang rumah 5 bilik tu, itu rumah yang banyak saya rasa. Banyak ni? Saya rasa bukan banyak puaka, tapi macam ada penunggu mungkin. Yang memang dah lama kat situ mungkin. Pasal memang dah pindah. Pasal saya pindah actually dari Bukit Batok tu, saya memang sebelum tu pindah rumah sama floor, tapi sekejap aja. Tu rumah 4 bilik. Lepas tu sebab saya pindah rumah 5 bilik. Jadi saya cari macam-macam rumah, tak jumpa rumah yang saya suka. Jadi mak saya cakap, orang neighbor sebelah sana, rumah dia 5 bilik, nak pindah, nak tengok tak? Saya okey lah, kita pergi tengok. So we went to see. Orangnya dah nak pindah Brunei, I think. So dia nak pindah cepat-cepat lah. And then when I see the house, immediately I suka. Rumah dia besar, rumah dia bersih, and dia punya kabinet semua, everything can be used, can just move in as is. Itu jam juga saya tahu deposit. Tapi dia cakap dengan saya, rumah ni keras. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Cakap, rumah dia keras. Jadi kalau duduk sini kena tahulah ada macam ada apa nak buat. Macam ada orang kat situ. Walaupun dia cakap dia dengan suami dia selalu sembayang apa semua, dia tetap ada presence. So pada dia cakap rumah ni benda tu dah lama mungkin. Dah kat situ dah lama. So tapi bila pindah, apa mak bapak semua cakap okey pindah kat situ? Mak saya dengan bapa saya tak kisahlah pasal saya yang beli rumah tu. Bukan belilah kau gitu. Tapi kita macam biasalah, kita buat kenduri semua kan, baca. Dan normal tak. Memang pada saya tak ada problem. Tapi kalau banyak orang yang terkena kat dalam rumah tu. Kalau macam ada orang datang tidur rumah saya, malam kena kacau. Selalu kena cubit atau kena kebas atau kena pukul ke, kena tampar ke kakinya macam gitu. So ada orang kena kacau macam gitu. Jadi pada saya suka rumah tu. Sayang sekali dengan rumah tu. Cuma rumah tu ada sikit keras, macam caranya macam kalau marah sangat. Dia ekstrim. Kalau macam happy sangat. Dia tak ada macam in between, tak ada macam peace. Dia very extreme feelings. Extreme feelings apa? Extreme feelings yang terlalu ekstrim. Yang terlebih-lebih lah, lebih-lebih gitu kan. Terlebih-lebih perasaan. Terbawa-bawa. Yang membawa-buak tu kan. Kalau marah lah macam dah gila cannot take it. Gila punya marah, macam mengamuk punya type. Macam gitu. So after that, when I have anak saya lahir, dia yang selalu nampak, I think time dia kecil lah, dia selalu nampak dia ada kawan, kakak, dia panggil kakak. Je lah tu. Kat balcony Nanti dia duduk situ, dia berbual-bual. Nanti dia nak cakap dengan siapa? Kakak. Selalu kakak. Nanti kalau maghrib, dulu kalau kecil-kecil maghrib dia nangis. Sampai kita bawa dia keluar jalan, bangkan dia. Tapi tetap juga nanti kadang-kadang dia kalau nak tidur, nanti lambai-lambai kat tingkap, kat kapak. Kasi depan rumah kita tu ada kapak. Nanti dia lambai-lambai lah kat situ. Selalu suka. Tapi tak ada orang. Tapi tak seseram ke tak? Saya tak ada. Tapi saya rasa orang dalam rumah tu ada rasa. Neighbor saya pun ada nampak, dia pun ada bilang saya dia dulu bawa taksi ke, saya rasa bawa taksi tu dia selalu bawa malam. Dia cakap kadang-kadang dia balik, dia nampak lembaga kat tepi rumah. Tapi saya tak pernah nampak. Mak saya pun ada pernah bilang, tapi saya tak pernah nampak. Saya cuma kalau kena selalu, kalau seorang kat rumah atau kalau dua orang pun, saya dengan ex saya dulu, kalau kadang-kadang dengar orang masuk pintu gate kan, nanti kita tengok mak dah balik dari orang kahwin, kita tengok tak ada orang.
So selalu kadang-kadang suara orang panggil nama atau orang ketuk pintu. Tapi kita selalu tak indahkan. Macam tak can't be bothered Can't be bothered. Because buat bodoh je lah. Buat bodoh. Pasal kita pun kadang-kadang tak nak macam lama sikit-sikit macam konon ni lah, konon tu lah. Kita pun tak nak feeling macam gitu. Pasal kita suka apa rumah tu kan. Jadi taklah. Yang one of the interesting thing kan, kita ada pokok ni tahu depan pintu. Pokok ni dari pindah memang dah ada. Tapi dia tak pernah grow. Money plant tau, money plant. Money plant dia punya pasu dia besar. Taruh depan rumah. Habis ada stick taruh depan rumah. Ada 4 daun. 4 lay je. 4 daun. Over 10 tahun, 12 tahun mungkin. Mula banyak, terus tinggal 4. Tak, memang beli kecil. Beli kecil. Beli memang kecil pasal nak grow kan. Tapi dia tak grow kat situ. So, dia ada pasu besar je lah depan pintu. Kawan saya macam apa sebab kau punya pokok ni hidup segan mati tak mau. Cakap tak ada sunlight lah Padahal rumah tu banyak sunlight, banyak tingkap. Tapi tak grow. Tu. Tapi sekarang saya pindah bawa pokok tu 6 bulan terus dia jadi macam Jack the Beanstalk. Saya pun panggil dia Jack. Saya pun panjat. Tak, pokok tu nama dia Jack. Memang saya panggil dia Jack. Saya pun panjat. Bolehlah try saya jemput. Nak tengok sampai mana. Pernah tak macam panggil orang datang untuk tengokkan rumah, apa yang panggil ustaz ke, panggil... Tak ada pula, tak terfikir pula nak buat macam gitu tapi rumah tu memanglah. Habis ada satu kali tu lah saya balik. Actually banyak kali saya balik ada gangguan. Banyak cerita. Banyak cerita rumah kita. Rumah ni ada rumah lama dulu. Rumah ni. So saya keluar dengan kawan saya. Dia cakap sekejap lah kita berbual kat bawah. Lepas kita park tu. Kat tepi tong sampah kita park. Kawan awak pun suka tengok puaka? Dia suka. Dia follow. Wow. Mungkin salam dia. InsyaAllah. Jadi kita tengah duduk kat tepi kita tengah sandar kat gitu. Saya cakap, apa tu? Dia cakap. Saya cakap, apa? Saya tengok. Ada bola api lah. Wow. Bola api dia besar. Bukan kecil punya macam, no. Besar. Nampak daripada jauh. Saya cakap, mungkin komet tak? Ya ampun, komet. Kalau komet semua dah tak ada dah. Tapi tak. Pasal dia dekat dengan blok sebelah tu. Dia betul-betul kat blok sebelah. Macam blok dia dekat-dekat gitu kan. Macam kapak dia. Komet Komet lah. Ya, faham. Takkan kita nak cakap, alamak 77, bukan. Tapi itu pun bukan 77 saya rasa. Pasal dia pelan. Dia jalan pelan. Dia jalan macam gini. Dia cari rumah. Dia cari kat tingkap tu, blok tu. Dia macam dia jalan. Dia cari. Lepas tu dia macam masuk gitu terus dia hilang. Kita pun tak tahulah. Because to me kalau orang cakap kalau 77 tunjuk nanti dia jatuh. Tapi dia ni tak jatuh. Dah tegur pun tak jatuh-jatuh. Tak. Kita tengok aja. Cakap 88, 33, bukan 99. Besar Besar. Macam kepala. Tentang kepala tak? Aduh. Saya cakap je. Dia masuk tingkap rumah orang tu ke macam mana? Dia masuk tingkap terus disappear. Ya. Tingkat tinggi. Wow. Kalau mungkin siapa ada macam cerita apa tu sama macam Siti bola-bola ni apa, kalau siapa ada pengetahuan tentang bola ni bolehlah share kat kita komen. Pun nak tahu apa benda tu. Leave komen kat bawah jadi siapa yang baca ni semua tahu apa dia sebenarnya. Tak jalan laju, dia jalan slow. Dia macam berfikir. Betul ke rumah ni kita nak attack ke macam tu. Dia cari rumah. Dia tengok ada orang tidur ke tidak. Wow, imagination dia. Okey, itu satu. Okey, lagi satu. Semua kat kawasan rumah tu semua kat situ, kat Bukit Batok tu lah. Mungkin semua tanya Bukit Batok mana ni? Tak nak bilang lah. Bilang lah. Takut lah. Apa yang takut? Boleh bilang. Avenue, street apa? Street 24. Street 24. Dah tu. Kita bagi tahu tu je. Ya, Street 24. Tak baik nanti orang tinggal blok tu. Nanti takutkan orang je. Sekali 24. Mana tahu. Mungkin neighbor saya tengok, dia mungkin ada cerita. Pasal dia selalu, kadang-kadang dia pun ternampak juga. Dia pun bilang kita. Neighbor, jadilah tamu, jom. Okay. Lepas tu lagi satu, kelakar seram sikit cerita dia. Okay. Ni kawan yang sama. Dia macam magnet sikit. Oh ya. Kita pergi makan, balik lambat lah, 2 ke 3 pagi gitu. Pergi mungkin ke Al-Azhar ke mana, makan prata.
balik 4 orang perempuan. Satu kereta. Dia ni tengah drive. Kita masuk kapak tu terus dia slow down. Ya, asal kau slow down? Cakap, kau tengok tu. Apa? Macam keranda. Kita pun tengok lah. Memang betul macam ada keranda. Dia pun lalu lah. Nak tengok dekat dia cakap. Nak tengok dekat. Dia lalu keranda. Keranda macam mana tau? Keranda macam Cina punya. Yang dulu-dulu punya. Yang ada macam bentuk duit macam macam bentuk bukan bentuk duit. Macam banana boat. Banana boat pun boleh. Tapi dia bukan yellow lah. Dia buat daripada kayu yang berat tu. Yang dulu kalau cerita Cina, kalau keluar dia punya apa tu nama dia, orang yang pocong tu. Dia punya vampire. Vampire dia. Vampire dia lompat-lompat tu. Macam tu. Aku yang terperanjat. Apa tu? Tengah cari wood coffin. Sampai ke apa tu, wood coffee table. Padam muka kan, takut orang kan dah kena. Lepas tu kita round tu pasal dia macam roundabout tu. Jadi kita pusing lah tengok. Tapi kita tengok tak ada kemah, tak ada itu. Cakap because I said lah, cakap mesti ada. Dia tanya, ni ada funeral ke rumah kau, ada cina mati tak baik cina mati. Funeral lah funeral. Tak maaf. Maafkanlah Siti. Funeral ke? Cakap tak ada pun. Tengok pun tak ada kemah, tak ada tak ada toilet kat luar kan. Saya nampak toilet kat luar dia taruh. Tak ada pun. Sekali lepas dia pusing. Lepas tu dia sampai kat depan rumah saya. Siti kau naik lah. Saya tak nak naik lah. Saya tak berani naik bawa blok lift tu kan? Habis bawa blok saya kan. Dia sebelah blok tapi facing blok lah. Cakap korang, satu orang hantar aku lah. Cakap tapi 2 orang tinggal tak nak. 4 hantar naik balik. 4 hantar, okay. Kita lari naik lift sampai saya masuk rumah. Dia cakap kawan saya tu yang si satu tu dia pun puaka juga saya rasa. Dia cakap dengan saya, telefon polis, mana tahu kan. Niat dia baik mungkin. Saya telefon lah polis. Jadi polis tu saya cakap dengan dia, hi, I want to report. There's a coffin under my block. Apa perasaan awak agaknya kalau awak jadi polis tu? Saya dengar dia macam nak ketawa, dia senyap aja. Kalau saya cakap, oh really? Can you please? Saya cakap orang putih lah pula mungkin tak, dia nak ketawakan saya dia. Dia ketawakan. Asal bukan, pula dia bukan ketawakan, tapi saya rasa dia macam ketawa, dia senyap aja kat belakang. Lepas tu saya rasa dia buka speakerphone suruh kawan dia dengar. Tak baik macam tu kan. Mungkin dia ketawakan apa tahu, mungkin ingatkan awak ni main-main. Ataupun mungkin selalu orang dah buat report. Tapi diorang pun tahu benda tu ada, tapi diorang macam alah lagi. Ya ke? Mungkin ke? Macam ni kita tunjuk sikit coffin dia macam ni betul. Betul-betul. Tapi dia punya colour tak merah macam gitulah. Dia punya colour gelap sikit, macam tua, macam old. Ini terang sangat. Ni baru cat. Handphone. Taklah. Okay, tu dia baru cat. Kan colour merah kan luck. Lepas tu polis cakap apa? Polis tu cakap okey lah, tak apa, nanti we check. Dia cakap. Tapi saya rasa diorang tak check pun. Lepas tu saya letak timer cakap, apa bodohnya aku dengar cakap dia. Telefon polis. Tapi okey lah sebab kita concern. Tak tahulah Concern juga, tak tahu apa nak buat dengan benda ni. Kita bagi tahulah. Sebab keranda kat bawah blok, orang biarkan besar gitu kan. Kalau kita buka agaknya nampak duit tak agak-agak? Mata duitan. Kan macam tak, okay, never mind. Kau cerita apa ni? Cerita leprechaun. Ya ampun, kartun ada ni. Sorry, just teringat aja. Okay, never mind. Okay, boleh. Okay. Okay, tu cerita dah jumpa bola-bola api.
Lepas tu jumpa keranda bawah blok. Lepas tu ada lembaga kat luar rumah. Ada kacau-kacau dalam rumah. Panas baran apa, pokok pun tak tumbuh. Ada lagi kat rumah tu? Tak adalah. Cuma perasaan saya masih sayang rumah tu. Even dah pindah dah lama, pindah pun masih teringat. Macam itu, macam sayang sangatlah dengan rumah tu. Itulah. Asal sayang pula? Kau dah banyak kacau? Tak tahu. Ke jeng-jeng awak ni? Tak tahu. Jeng-jeng tu apa? Dia macam gitulah. Sampai sekarang macam sayang rumah tu. Mungkin rumah tu besar and nice and rumah dah berantu kena kacau cakap nice, tengok ni. Problem kan? Saya tak nak cakap. Problem tak tahu. Siapa yang problem? Saya. Tak adalah, tak problem. Mungkin ada tarikan kat situ. Ada. Mungkin. Ya, nanti kita tanya ustaz lah. Kalau macam rumah tu dah dah kena banyak gangguan, lepas tu decided to pindah. Bila dah pindah rumah baru, tiba-tiba macam teringat rumah tu kenapa? And still feel menyesal jual rumah tu. Menyesal lah pula. Nak balik kan nanti? Tak lah, takkan nak pernah balik. Macam kan. Dah pindah rumah baru ni pergi sana tengok pernah? Tak macam bohong. Tak pergi. Ya ke? Sampai dapat tahu awak pergi ke tidak? Tak pergi. Bukan tu macam kat kapak dengan kawan. Dia tengok ini rumah aku blok. Okey, tempat balik keluar. Mungkin adalah sekali. Ada, mesti ada punya. Mungkin adalah sekali mungkin. Sekali kan? Dua mungkin. Bukan sekali tau, dua. Nampak? Sekali dua. Okey. So cerita tu dah habis? Cerita tak. Okey, cerita pasal rumah dah habis lah. Okey. Ada lagi rumah baru? Oh, rumah baru itu awak tahu. Okey, rumah baru tak adalah banyak sangat. Cuma bila baru pindah tu ada sikit macam gangguan. Sekejap je saya rasa macam pasing-pasing je. Gangguan macam mana? Bila malam buta pukul 2, 3, pukul 12 selalu dia start. Pukul 12 sampai pagi pukul 4 gitu. Kita dengar orang tarik kerusi ke. Mula-mula mak saya selalu komplain lah. Cakap ni orang atas ni selalu bising. Sepagi malam-malam buta tarik kerusi, macam tak ada kapet rumah dia. Itu dia cakap. Tapi bila lama-lama saya dengar bukan bunyi kerusi je, bunyi macam kucing jalan, anjing jalan. Anjing macam kuku. Macam anjing kau jalan tak bunyi macam gitu. Tebal kita punya lantai tu. Manalah tahu bunyi dia macam gitu. Sekarang awak imagine. Tanta dia dalam rumah awak, dia tengah crawling. Kurang ajar. Kurang ajarnya. Saya betul. Tak pernah terfikir macam itu. Anjing dia tak bunyi. Kucing pun macam mana simen batu tak akan bunyi kat bawah. Tapi kan? Mungkin. Tak tahu. Dia kurus. Macam pandai dia gitu Tak ada. Itu yang macam cerita exorcist tu yang macam nenek. Cerita ring macam mana? My precious. Itu golem. Yalah macam gitu kan. Golem tak takut. Yelah tu movie Golem. Cuba kalau malam nanti Golem tu gol. Tak ada gurau. Jangan takut benda ni semua. Tak takut. Rumah kita beli pernah belah kan? Tak, susah tu, mahal get tau. out. Right? Don't worry, we have spray. Spray apa? Antiseptic. Spray. I got antiseptic spray. Sapu putih cakap apa sapu? Spray rub. Settle already. Spray rub apa? Produk ustaz. Ada Ada. Spray rub. Settle already. Nak beli lah. Okay. Atlaksi.com. Okay, teruskan. So, kadang-kadang bunyi pingpong. Macam pingpong bounce. Ya. Tung. Macam. Atau bunyi goli. Goli is common. Selalu bunyi goli. Atau bola golf ball. Goli atau golf ball, something like that. Saya pun ada rekod lah. Ada bunyi dia. Hantar kat kawan saya tanya, apa pasal bunyi macam ni malam-malam? Tapi kawan cakap apa? Kawan saya cakap mungkin gangguan lah, mungkin singgah, benda singgah-singgah. Jadi kalau solat kat rumah, kalau tu buka azan kuat-kuat, kita buat. Jangan buka azan kuat-kuat. Nanti neighbor
komplain. Sebelah neighbor tu pun Melayu. Muslim. Bukanlah Muslim bukan. just nice. Bukan Melayu Muslim. Tapi okey lah. Tapi sekarang dah tak ada. Dia sekejap aja for that short period of time. Yelah, orang baru masuk. Mungkin. Jadi baru tak kenal apa. Tapi rumah tu tak ada macam rumah lama-lama lah yang ada macam feeling dia ada berat ke apa. Tak ada. Rumah ni tak ada rasa macam gitu pun. Tak ada gangguan. Cuma yang itu je lah bunyi dia. Bagi you all kat rumah yang mungkin baru pindah tu kan, rumah baru, jangan lupalah anak-anak muda kita kan, masuk kita happy-happy gitu kan. Jangan lupalah kalau boleh sewa kat rumah tu. Kita kat Pocket Extra pun Ustaz dah ajar macam mana nak sewa rumah. Pergilah ke 4 corner rumah kita, azankan gitu ataupun baca ruqyah. Kemudian tambahkan dengan ayat Yasin 9, ayat 9 Yasin tu. Dan insya-Allah terjaga. Tapi kalau boleh dia bukan macam buat sekali, okey rumah aku protected. Dah, tu pun tak, kita kena selalu buat. Ya, macam mana macam Ustaz cakap, kalau kita ada kereta tu, kita pun nak kena hantar kedai, nak kena pergi servis, maintenance macam gitu juga. InsyaAllah boleh buat. Nanti malam ni boleh kat tembok. Jangan pula pergi kat tembok tu gini-gini joget-joget, jangan Tu TikTok. TikTok. Jangan buat TikTok lah. Okey? InsyaAllah semua okey, insyaAllah. Ada lagi kat rumah tu? Kat rumah tu tak adalah. Rumah ni bagus. Alhamdulillah. Tapi masih ingat rumah lama? Yes. Puaka. Assalamualaikum guys. Apa khabar? Okay, hopefully you all semua sihat Okay. Okay, Kak Cik cuma nak share something. Okay, Alhamdulillah kita receive a lot of calls from case divorce. Okay, so actually Kak Cik nak tekankan sikit pasal divorce case ni. Because normally dorang a bit panic lah. Because bila dorang filing for divorce ataupun yang ada baru nak start divorce, dorang start to think like macam, do I have to go out of the house? Nak cari rumah ni sekarang ni, dah panic lah. Actually, you all tak payah panic. Okay, because the process lama. Okay, so first step you all have to do is to do the application to Mahkamah Syariah. Lepas you all do the application, you all will go to the mediation, PTC and then final hearing. After the final hearing tu, normally you akan tunggu after 1 month, then you akan dapat decree of court. Then the last one, baru you akan dapat dia punya divorce cert. So normally kita ni agent, when kita come in, kita will come in as the second last part. Yang bila you all dah dapat decree of court. Kenapa? Because normally kita nak kena appeal. Some cases we need to appeal to HDB. Some cases we need to appeal to some other department. Okay. Jadi you all guys don't panic. Once you all dah file in, dah tunggu, dah nak dapat the decree of court, then you all give us a call. Okay? So kalau you all tak clear, you all can give us a call at 8774-1551. Okay? Bye! Puaka. Okay, kita cerita satu ni. Peranjat asal. Pernah sekali dulu saya share suara-suara kat rumah kawan tu kan, kawan punya kawan tu lah. Inilah dia orangnya, rumah dia. Okay. Pergi rekod kan. Rekod, pergi tong. Apa lagi ni? First time kan dengar kan gitu-gitu kan. Okay, benar. Itu yang bunyi. Kat sebelah telinga je. Dah. Itu saya baru pindah kan? Tak tahu? Baru-baru juga. 6 bulan 1 tahun lah. Around 1 tahun pindah. No, still baru pasal saya bukan selalu kat rumah kan. Selalu kerja. Jadi macam rasa macam baru. Okay. So, apa perasaan bila dah selalu berpindah randa akibat gangguan macam ni? Saya pindah bukan akibat gangguan lah. Bukan. Saya just pindah just because macam situation lah. New situation, new area. Okay. Bagus. Okay, kita kisah rumah dah habis. Okay, kisah coffee shop, shopping pula. Holiday. Kat Taiwan ke kat mana? Tak. China ke? Saya first ceritakan yang kat Penangnya. Yang Penang ni. Okay. Penang ni kita pergi dengan kawan, girlfriends, girl holiday tu. 4 orang. Pergi holiday. Jadi malam tu kita cakap, kita nak pergilah tengok band yang kat Hard Rock punya resort. Batu Feringgi I think. Saya cakap, okey lah kita order kereta, pergi. So daripada tempat. Allah Akbar. Dia terperanjat ke apa? Dia takut. Sorry. Kasihlah warning.
Dia dengan suara Allah boleh mana. Nak suara apa? Aku yang Terkejut aku. terkejut. Macam mana dia cakap. Daripada tadi tahu, Siti tak buat apa dia. Ha, kenapa tak? Okey, lepas tu. Ni lah Siti. Satu Sorry hitam lah. hari ni. Ha? Ha? Tak ada, okey, tak ada apa gurau. Okay. Batu Feringgi. Nak pergi Batu Feringgi resort tu lah. So kita daripada Airbnb kita ni nak pergi tu jauh. Macam about like 20 minutes, 30 minutes like that. Jadi dalam kereta tu kita duduk berbual. So one of my girlfriend duduk kat depan dengan driver. Kita 3 orang. Dia 6-seater tapi kita tak pakai seat kat belakang. Kita duduk 3 orang duduk kat tengah. So I duduk paling kat tengah sekali. So my friend duduk sebelah sini, lagi satu duduk sebelah sini. So tengah berbual lah, kecoh dalam dia berbual. So my friend ni pusing macam ni. Saya nak cakap dengan I kat tengah ni. Berbual. Cakap lepas tu bila dia pusing macam ni, terus tunduk macam ni. Terus dia taruh kepala dia kat depan, seat depan tu. Terus dia cakap, apa salah dengan kau? Kau sakit Pasal dia sakit perut that day. Cakap kau sakit So I urut lah kan. As usual, selenga urut. Urut dia punya belakang. Sekali lepas tu, yang kawan saya kat sebelah tu cakap, apa salah Dia pusing lah, dia tengok. Sekali dia pusing, dia pun terus keras diri depan duduk macam gitu. So I nampak driver dia tengok rear view mirror. So dia keep looking at me. So I thought he was looking at me. So apa diam lah. So I keep urut my friend. Cakap kau diam lah. Cakap apa pasal dengan kau? Cakap kau diam lah, nanti aku ceritakan. So okay lah. Then we just went to the resort in silence after that. So we reached the resort. The guy drop us off. Kita diri depan hotel tu. Diorang nak isap rokok. So kita diri. Macam kau Siti, selenga tau Siti. Aku cakap tadi aku pusing, aku berbual dengan kau. Aku nampak kakak kat belakang kau. Apa ni bunyi? I stress tau bunyi ni. Ni bunyi dia apa maknanya? Dia berani tak sebenarnya? Bukan dia terbungku batuk. Oh tak. Melekat dia. Sebenarnya dia tak penakut tak sebenarnya. Aku rasa memang dah melekat. Tebal dia melekat. Kau tengok Kan? kawan kau. Apa? Siapa yang magnet sekarang? Ni kau tau yang bawa sebenarnya. Fed up lah. Orang dia tengah silau kau tahu tak? Tengah silau? Apa? Oh lampu, salahkan lampu lah pula. 2 tahun kita buat gini. Aku silau. Okay. First time depan Tak pernah buat macam ni. Dapat limelight kan? Tak suka. Oh tak suka. Okay, faham. Okay, so tadi kat mana? Kat situ? Nak repeat tu. Urut badan dalam kereta. Yelah, dah sampai kat resort Hotel, tu lah. kat luar Tengah isap rokok. Cakap kau selenga lah. Cakap, aku nampak kakak lah kat belakang kau. Yeah. Cakap, then dia, yang kawan saya yang kat depan, yang duduk depan dengan driver, actually driver dah nampak daripada mula. Okay. Dia diam aja. Dia cakap memang kat situ memang keras. Lalu kat tempat, dia macam tempat shortcut, I think dia jalan kat Batu Feringgi tu, dia memang gelap. Tempat jalan dia gelap. So dia cakap dia dah nampak. So dia dah kat depan dah diam. Yang kat belakang kita orang masih bising berbual-bual. So bila dia nampak tu, terus dia punya immediate reaction tu terus tutup muka kan, mata dia. Jadi saya yang tak nampak pasal dia betul-betul belakang saya. Tu seat belakang ke ataupun kat tingkap? Luar tak, tingkap? kat seat belakang. Oh ya. Kat seat belakang. So kita like, I cakap nasib baik aku tak nampak. Because I mean, dia betul kat belakang kan. Diorang semua, of course the 4 of them nampak. Saya tak nampak. Saya tak pasal lah. So kita terus masuk, kita makan, have a good night. Dah lupa tau cerita ni. Kita balik. So dah sampai rumah tu. Tapi ni dah kelakapat lah. Dah sampai rumah. Airbnb dia, diorang cakap, okay kita nak beli rokok kat bawah. Kau pergi naik dulu lah. Ni tak ingat lah. Sampai ke atas tu. Lepas tu, diorang ni pun isap rokok sekali. Jadi lambat. Cakap, saya tak balik-balik. Lepas tu baru teringat tau. Alamak, aku nak cuci muka, nak mandi. Macam mana ni? Seorang ni. Rumah dia besar tau, ada mezzanine. Ni macam mana ni diorang tak balik-balik? Message. Tengok
stick satu, tak terhantar. Mana budak-budak ni pergi tinggalkan seorang-seorang. So kita pergilah bila Abi ni takut tau ni. Pasal nak get rid of all the punya barang, nak mandi semua kan. Saya sabunlah muka, buka mata. Betul? Pedih lah. Pedih. Merana. Pasal takut punya pasal. Rupa-rupanya my friend lupa kan I kat atas. Diorang pergi makan lok-lok. Lok-lok? Apa itu lok-lok? Apa tu? Satu gini apa tu? Dia macam itulah, macam yong tau fu tapi dia on sticks. Oh, okey. Itulah lok-lok. Dia ingat apa? Tanyalah kita. Tanya sana. Apa tanya sana? Apa? Dia okey. macam tu. Dia macam celup-celup tu je dulu, lupa. So itulah. So malam tu saya tidur dengan laptop buka sekuat-kuatnya Judge Judy. Jadi saya tertidur kat situ dengan mata yang pedih. Kesian. Tapi tak mengapa. Mungkin bukan awak seorang, ramai luar kat sana pun sama pun juga. Semua imagine tempat Langkawi. Is it Langkawi? I think one of the ni. Rumah dia resort macam cantik. Semua ada konsep kat bawah sini. Rumah, lepas tu naik tangga gini, hutan, ada lagi sebuah unit. Dia macam chalet tau. Ada macam kat tepi bukit lah. Bukit. Lepas tu every unit different konsep. Ada macam berkayu, ada macam Bali punya style. Ni pula dapat macam safari kan. Imagine tempat cuci muka ni bulat, itu pokok. Cuci taklah cuci muka saya. Cuci gitu. Terbayang apa tau? Kalau aku gini buka sikit, zeng. Lain kali beli Kaubiore yang boleh lap punya, dia tak payah cuci. Masih nak sebut brand? Mungkin cuci muka gitu pakai lap. Boleh. Okay. Tak ingat. Lupa lah. Sorry. Okay, tak apa. So dah gitu? Mata pedih dah. Habis benda tu dah tak ganggu-ganggu lagi Taklah. Tak naklah dia ganggu saya. Okey, yang ke mana lagi? Daripada Batu Feringgi kita ke? Ni lagi satu. Saya selalu memang kerja macam office manager ni, selalu organize travel, meeting semua kat luar negeri lah. So satu kali ni saya kena pergi Taipei. So saya kena bawa, I think colleague saya ni semua ada dalam team saya ada 20 orang. 20-25 orang. Saya kena book dia punya hotel, apa semualah. So saya lah book hotel yang kita ada corporate rate hotel antarabangsa, mahal, bukan murah punya hotel kat Taipei. Sekali saya hantarlah email kat kawan-kawan saya semua, kat klik-klik saya semua. Cakap okay, kita duduk kat hotel ni, let me know your flight details ke apa kan semua. Lepas tu senyap tau, tak ada orang pun reply. Cakap apa selalu diorang excited nak travel kan. Okay, diorang selalu kalau book tiket cepat-cepat. Sekali satu hantar cakap boleh tak nak duduk hotel ni. Cakap asal pula tak pernah diorang reject kan. Selalu saya book hotel, bukannya hotel murah right, hotel yang antarabangsa punya. Sombong antarabangsa punya ke muka. Astaghfirullahalazim. Lelah corporate rate punya kan. Bukan saya, company. Boleh. Dia touch lagi. Don't touch Okay, so then another email came, say I cannot stay at this hotel. Dia cakap saya tak boleh duduk kat hotel ni. Saya book hotel sendiri. Cakap tak boleh lah, pasal saya yang responsible, jadi takkan nak suruh dia book sendiri kan. Habis lagi satu pun datang sekali sama. Ni bukan orang Melayu ke, orang Asia ke, ni orang daripada Jepun, orang daripada India, orang daripada US, semua cakap sama, Australia, semua cakap sama. Saya cakap pun apa pasal sih? So I send them an email. I cakap asal korang tak nak. I cakap the last time diorang duduk hotel tu banyak gangguan. Like majority semua kena gangguan. Gangguan macam mana? So one of the this lady, dia tidur dalam hotel dia. Dia tengah tidur, sekali dia dengar bunyi lonceng. Dia ingat macam orang, bukan lonceng lah, macam orang kacau kopi malam-malam. Tapi lama kuat. Habis dia pun bingit lah, cakap tak orang sebelah buat kopi malam-malam buta kan. Sekali lepas tu, lepas dah berhenti, nanti dia buat lagi. Cakap takkan malam-malam itu kan. Sekali dia telefon front desk lah. Dia cakap dengan front desk. Dia cakap ada orang buat kopi malam-malam kuat. Boleh tak suruh diorang jangan
Pasal dengar sampai bilik sebelah. Sekali dia punya front desk cakap okay. Lepas tu macam dia pun macam rasa apa pasal diorang macam okay, dia macam lemah gitu kan. Okay, never mind. Sekali bunyi dia stop, dia start tidur lah. Sekali bila dia tengah tidur tu, almari dia terbuka, boom, macam itu. Wow. Dia terkejut, dia bangun, terus dia lari keluar. Dia lari keluar tu terus dia pergi bawah. Dia cakap dengan front desk, dia cakap apa what's going on lah, pasal dia punya lemari semua terbuka. Sekali dia cakap, habis orang yang dia punya front desk cakap, we are sorry let me change the room. Dia cakap, I don't want to change the room. Dia dah takut kan. I think I'm going to another hotel. So this is one of the story. This is one of the girl. Dan lagi satu budak Jepun, quite young. Jadi dia macam first few times travel. Jadi dia tidur kat hotel tu. Sekali TV dia on. So dia tutup, on lagi. Dia tutup lagi. Sekali lepas tu banyak kali dia bingit, terus dia unplug lah. TV tu terbuka. Terus dia terkejut lah, takut. So dia lari bawah. Dia bilang dengan front office. Front office cakap, it always happen. Habis dia marah, cakap pasal kalau it always happen, pasal kau taruh aku kat bilik tu. Dia cakap, but dia fully booked, jadi there's no choice. Actually, diorang dah tahu pasal ni. Boleh macam itu. 5 star lagi. 5 star. It's a 5 star hotel. It's not a cheap hotel. So, another guy, this guy dia dengar lonceng. Macam lonceng berdiri, tarik. Depan kat pintu dia selalu. So, dia keluar tak ada orang. Sekali, it's like the whole night sampai dia tak boleh tidur. So when finally dia nak dekat pagi tu, dia dah dapat tidur. Sekali dia, kaki dia kena tarik. Dia ibu jari dia tu macam dia tarik macam gitu. So dia terbangun, kita nampak like macam shadowy figure. Dia nampak shadowy figure tapi kecil, macam budak bayi-bayi budak kecil, ada macam dua orang dia cakap. Terus dia takut lah. Dia terus check out daripada hotel tu. So all of this semua bilang saya cerita macam ini. So I try lah find out. Actually hotel tu memang known to be haunted, berantu. Ada kisahnya pasal dulu I think time zaman perang banyak orang yang kena bunuh. I think diorang prisoner of war. Oh ya. Jadi prisoner of war, tapi untuk budak-budak dengan mak. Orang lelaki dia orang dah bawa buat railroad, I think, tak salah. Tapi yang budak-budak semua duduk kat situ. That is the tanah. According to the story lah, according to the petapakan dia tu. So the hotel tahu. So kalau you pergi hotel tu, memang terkenal dia orang punya feng shui dia orang. Dia ada macam monument kat tengah tu, itu semua itu ada macam lukisan, bukan lukisan lah, macam tulisan tu semua daripada diorang punya monk. Untuk pagar hotel tu lah konon tu. Habis kat dalam hotel tu, kat lobby dia pun ada I think 2 palang. So is to untuk protect lah. Memang diorang dah tahu, memang story dia memang banyak lah. Kalau you tengok kadang-kadang you tengok Google review, dia nampak Jangan beritahu lah tak boleh, nanti kena saman. Jadi kalau siapa nak tahu, pergi ke Siti punya Instagram. Tak ada Instagram? Tak ada social media. Only TikTok aja. Ya ampun. Suka berkinja-kinja gini Tak, saya tengok orang je. Apa TikTok? Apa TikTok? Lupa. Tak ingat. Pasal saya tengok orang je, tak post. Ada TikTok account? Ada TikTok account tapi tak tahu apa nama. Betul, tak ingat. Okay. Sekali user something. Sebab selalu kita kalau tamu ada nama, ada bawa tahu Instagram address, Facebook ke apa. Call me maybe. Astaghfirullahalazim. Siti Saad, call me baby. Call me maybe. Oh maybe, call me maybe. Macam lagu tu lah. Tak tahulah. Okay, itu je? Okay, itu je. Okay, terima kasih Siti. Sama-sama.
Bye. Bye. Okay, seperti biasa. Terima kasih. Ni tak keluarkan, tak keluarkan. Keluar apa? Keluar YouTube. Ini kita buat untuk YouTube, apa yang tak keluar YouTube? Habis nak keluar kat mana? TikTok? Habis kelakar macam gini. Bodoh je. Bukannya seram. Seram. Orang dengar lain seram. Betul. Tapi I nak tahu pun kalau ada orang story dia cerita kat tempat rumah-rumah Taiwan. lama tu. Rumah lama lah. Rumah lama kat mana? Bukit Batok? Yang Bukit Batok tu Bukit yang my Batok, neighbour. Avenue Atau apa? dengan bukan Street 24. Okey, siapa tinggal kat Bukit Batok Street 24, sila komen kat bawah ni. Siapa tinggal kat rumah sewa tu dah roboh. Tak ada. Tak ada. Dah bersih dah agaknya. Dah bersih. Yang Kalau yang lagi satu, siapa yang tahu pasal benda yang bola-bola tu kat Bukit tu, Batok tu kan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan nanti. Mungkinlah terangkan. Kalau Sebab bola-bola api kat rumah orang dia macam cek besar kan. Lepas tu ada keranda kat bawah blok lagi. Itu keranda Sama weird tempat lah. kan. Samalah tempat tu. Besok dah tak ada. Besok dah tak ada. Tahu pasal tak ada? Polis dah angkat. Dah angkat kan agaknya. Lepas tu kalau Apa? tak ada senyum, suka-suka senyum kan sedekah. Saya nak check kalau ada ke orang yang boleh attach to rumah, macam Attach to rumah? Attach to rumah. Macam strong feelings for the house. Walaupun dah pindah. Walaupun dah pindah. Rumah yang itu berantu, ada kacau, bila pindah kat rumah baru tapi tetap teringatkan rumah lama. Adakah anda dipanggil balik? Itulah. Kan macam House of Ada Haunted Hill. mimpi-mimpi tak? Mimpi-mimpi dengan Rumah tu? mimpi Mungkin dengan ada jin lah. ke, Tapi mimpi tak. apa? Mimpi apa? Dengan jin ke pipat pergi piknik. Tak adalah. Tak adalah macam pergi piknik. Masa tu bercinta. Kadang ada orang macam dalam mimpi. Tak ada. Kadang orang mimpi macam gitu. Tak ada. Tak ada Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Tak apa, nanti kita tanya Ustaz. Okey, terima kasih Siti. Sama-sama. Kerana sudi. Seperti biasa orang yang datang, kita tak akan bagi dia balik tanpa tangan kosong. Ya ke? Ya. Bestnya. Itulah, air dah kasih. Saya minum dulu. Sekejap Semua tak sedia. Very bad planning. Siapa? Semua tak sedia. Tak sedia apa? Wah, banyaknya. Itulah sedia. Tak ada, ni untuk kru-kru. Awak ni satu je. Okey. Boleh. Kita ni tak terlalu banyak ni. Tapi saya akan pilih apa yang saya nak bagi awak. Untuk awak, manakala awak ni macam evergreen kan. Saya kasih kuih rose. Kuih goyang. Suka. Suka kan nampak betul tak? Dia suka. Susah tak nak dapat ni. Thank you. Okey. Ni kuih goyang ataupun kuih rose. Beli kat mana ni? Bestnya. Mimis Kitchenette. Oh. Ada nama? Ada. Okey. Apa lagi awak nak? Nak kasih, kita ambil. Saya sekarang suka tengok scan orang baru saya bagi. Ini daripada Mills Little Gifts Skinny Coffee. Kan, try. Terima kasih, Apalah, terima Mills. kasih. Okay. Mills MIR apa? MIR apa lupa? Mills Little Gifts. Little Gifts. Yeah. Cakap pun dah salah. Kan? Okeylah. Kau rasa-rasa macam nak kuruskan badan, kau tak puas hati, kita makan ni. Ira's Delight. Apa ni? Florentine. Dia dah kasih skinny, lepas tu dia suruh kasih gemukkan badan. Confusing. Kan? Lepas tu, kalau tak puas hati juga, kalau tak cukup juga dengan makanan tu, kita kasih ni lagi daripada The Malayan Council. Makan lagi. Wah. Makan lagi boleh makan kat Malayan Council ataupun dekat dengan apa tu? Fortune Cookies. Fortune Cookie. Oh, Fortune Cookies dengan... Sama Oh, bos. sama. Yeah. Tak tahu. Tak tahu. Lepas tu kalau macam balik malam awak takut kan? Awak bawa ni je lah. Awak bawa ni je. Apa ni? Daripada Home Hustle. Wow, thank you. Very nice. Ni kalau taruh kat office pun bagus. Orang semua lari. Kan, bagus. Tak adalah, Assalamualaikum. It's on you. Yalah, tahu.
Sebab tu saya cakap taruh kat office. Jadi orang nak lalu. Assalamualaikum dulu. Ya. Lepas tu kan, dari tu daging ni apa, nah ni. Banyaknya. Ni pula macam-macam. Dia tea. Okey, kasih kurus tea. tak? Dia ada stress free, ada happy tummy, ada beauty. Stress free. Okey, jadi ni cantik tau. Dia square, lepas tu ada bunga-bunga. Lepas tu bila Jadi taruh, bunga dia kembang. bukan kembang. Habis? Sekarang ni dia cair ke apa benda cube tu. Terus nanti bunga-bunga Dia nampak macam- ampas dia lah. Dia macam itulah shower bomb. Shower bomb. Shower bomb dia. Bomb. Dia Okay. cair. Never mind. Faham shower bomb tu. Thank you. Yang ini daripada Kimira. Maaf kalau saya sebut salah. Semuanya kat bawah. Kimira. Telekong. Alhamdulillah. Thank Saya rasa you. telekong, ya. Colour dia so sweet. Kan? Pink. Saya suka. Okay. Lepas tu satu lagi, kalau biasanya macam awak seram kan, awak pakai gini, awak tunjuk mesti orang lari. Ni apa? Ni mesti puakanya barang. Lah. Thank you. Boleh taruh. Apa? Boleh taruh. Boleh. Silakan. Dan ni pula untuk awak juga. Jadi awak tak lambat ke mana-mana. Temu janji semua ingat. Ingat apa? Tak ada cakap je. Time to hijrah. Yelah. Masanya untuk hijrah. Thank you. Apa dalam dia? Boleh buka? Tasbih. Bukalah. Dia Nak macam gold plated ke apa gitu tasbihnya. Gold plated. Banyak gift saya dapat. Ceritanya tak banyak. Banyak juga. Pengalaman kan mungkin apa pengalaman awak boleh jadi iktibar kepada semua para penonton. Kan? Nak buka pun susah. Yelah. Macam mana? Cantiknya. Apa tu? Cantiknya lepas tu mencebek. Apa tu? Nampak. Oh, tak nampak. Apa tu? Pasal saya cakap silau tadi. Habis Tak apa nampak. tu? Jam lah. Kan? Saya nak baca ni. Oh, nak baca. I think limited edition lah. Dia sikit je. Thank dia keluarkan. you. Okay. Cantik tak? Tunjuk orang mana Oh, tahu. nak tengok. Mesti, Okay, sorry. orang semua mesti jealous juga. Jealous. Apa yang dia dapat, apa yang dapat Cantik, tu? tengok. Ada nama lagi. Tengok. Mana? Ni. Atas sikit ke? Atas sikit macam ni. Tutup muka. Macam tu. Terima kasih. Dan ni untuk awak juga. Nah. Banyak. Dah last, tak berapa banyak lagi. Last. Okay, thank you. Dan ni tak payah buka Nak kena buka? Buka juga. Okay. Sebab nanti yang orang sponsor pun nak tengok juga. Okay, ni saya tak tepi dulu. Tak tepi. Nanti saya boleh uruskan. Tengok yang ini. Beratnya. Yelah. Happy birthday gitu Macam birthday saya, lavender, essentials. Tadi baru cakap. Kan? Macam tahu je. Mestilah, kita semua tahu. Bestnya. Awak punya stalker kasih. Awak punya apa tu? ke? Tahu tak apa tu? Kat situ. Essential oil lah. Yelah, apa? Tapi tak nampak bubble wrap. Buka. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Apa tu? Cool semangat. Dia baru keluar ke masuk? Tak boleh buka. Tadi dah keluar, dah lama keluar. Tak apalah. Gangguan. Okey. Siapa magnet? Saya tengah sakit perut. Dia ada tadi ada tummy tea tu. Tu tengah tiba-tiba. Boleh minum tummy tea. Itulah Tik cakap apa makan nasi ayam. Kan dah cakap. Tengok. Apa tu? Ini papaya. Papaya buah rambutan. Sambung. Ciku-ciku masak lemak ke? Sini. Salah. Terlepas telinga tu Ustaz Fadli punya produk Tafsir. Yang tu pula yang ini lavender essential with pure premium. floor cleaner. Kalau mandi boleh. Astaghfirullahalazim. Floor dengan shower lain.
Masya Allah Siti. Sedap border. Sedap Habis ada orang gergung gitu Oh. Tak ada orang. Oh, mungkin pintu tak tutup betul. Rasa bunyi gergung. Ada angin kuat kencang tadi. Tapi masuk tutup pintu betul tidak? Nanti pintu angin lah. Kita baru ada orang macam gerung kat pintu tu. Okey. Tadi ya pemiliknya atapsi.com. Atapsi.com. Stokernya katanya tadi yang kasih floor cleaner tu untuk mandi boleh tak? Putih. Barulah putih. Siti. Okey, Siti last. Ada lagi. Nah. Ni organ. Piano. Suka menyanyi kan? Kata suka menyanyi? Design for comfort. Ya. Yeah. Apa ni? Buka lah. Macam tu. Oh, boleh? Wow. Ni ada yang itu punya Ada apa lagi? Dia punya ini. Dia punya foam. apa? Foam lah ada. Anti-slip. Salah. That's what I meant. Okey. Itu saja. Dah tak ada lagi dah. Thank you. Okey, terima kasih. Dan berakhir sudah tamu kita untuk bulan Mac. Dan untuk anda semua di rumah, kita jumpa lain kali minggu hadapan. Ayolah, di minggu hadapan. Kalau ada apa-apa saranan, bolehlah email kepada kami. Kalau nak jadi tamu pun boleh email kepada kami di puaka@sg@gmail.com. Dan jangan lupa ikut kita punya Instagram di Puaka Official. Dan kalau nak beli merch di mana? Puaka.com. puaka.sg.com betul puaka.sg.com. Betul. Lepas tu kalau jangan lupa like, subscribe dan follow kita punya Susu TVC channel. Dan satu lagi, kalau nak barang-barangan daripada pihak sponsor, bolehlah ke email mereka. Nak suruh semua ikut Siti punya Instagram, social media, dia tak ada. Dia cuma TikTok. TikTok pun dia lupa. Ting-tong betul lah awak ni. Pasal tak penting apa. Tak betul. Betul. Tak penting. Tak penting, okey. Untuk semua, kami dari tim Puaka mengucapkan selamat berpuasa bagi anda. Kita tak lagi nak buat sambut bulan Ramadan kan? Ya. So, jumpa lagi di minggu hari depan. InsyaAllah. Jangan lupa jaga diri. Dan ingat, puaka tak kena usia. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik, semuanya sihat insya-Allah. Jadi tadi kita dengar daripada Siti tadi banyak cerita tentang rumahnya, rumah lamanya kan. Sekarang kita tengok apa sahaja ciri-ciri yang kita boleh tahu kalau rumah kita ada gangguan. Yang pertama adalah selalu bunyi goli. Yang kedua, selalu bunyi tarik kerusi ataupun tarik furniture. Yang ketiga, nasi selalu cepat basi. Yang keempat, selalu ada kelibat-kelibat dalam rumah. Yang kelima, ada bau-bauan yang busuk sekali ataupun yang wangi sekali dan kita tak tahu di mana asal usulnya. Yang keenam, ada pergerakan-pergerakan di dalam rumah. Maknanya furniture kita sendiri yang gerak sendiri ataupun pintu almari yang buka sendiri ataupun pintu bilik ke ataupun ketukan. Maknanya ketuk kat dalam bilik kita, ada bunyi ketuk ke, tak pintu tau. Maknanya kita rasa macam ada orang kat luar bilik kita. Itu maknanya kat hall ke ataupun mana-mana. Ini adalah tanda-tanda jika rumah anda ada gangguan. Sekarang kalau ada sesiapa yang ada ciri-ciri tersebut, apa yang anda harus lakukan? Yang pertama, cek dulu diri. Takut-takutnya gangguan-gangguan tadi yang bunyi ini dan bunyi itu ataupun macam nasi, basi dan lain-lainnya, takutnya benda-benda tersebut berasal daripada dalam badan diri anda ataupun ahli keluarga yang duduk dalam rumah tersebut. Kalau
boleh ruqyahkan semua. Ruqyah tak payah nak panggil orang dulu. So buat self ruqyah. Buka YouTube, buka Spotify, ayat-ayat ruqyah ataupun surah Al-Baqarah, dengarkan. Tutup mata, dengarkan lebih kurang 15 sampai setengah jam. Kalau tak ada reaksi, tak ada reaction, tak ada kesurupan, tak ada burping, tak ada muntah-muntah, tak ada sakit perut, tak ada rasa panas sini, panas sana, ataupun tak ada rasa cucuk-cucuk, maka anda tak ada gangguan. Tapi kalau ada kemungkinan yang tadi gangguan kat rumah tu berasal daripada badan anda. Sekarang kalau kita tengok, kalau anda sendiri tak ada reaksi ketika ruqyah diri, apa yang harus anda lakukan? Yang pertama sekali, bacakan surah Al-Baqarah. Kalau boleh, baca 3 hari straight. So, Monday, Tuesday, Wednesday, let's say. Monday, Tuesday, Wednesday, baca Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Ataupun, kalau boleh, dalam 3 hari ini, habiskan surah Al-Baqarah. Kalau you tak boleh baca, minta orang untuk bacakan. Ataupun, kalau tak, you boleh on your YouTube, Spotify dan lain-lain. Baca surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah, nanti you akan dengarkan lebih kurang dalam 2 jam setengah lebih kurang macam gitu. Kemudian yang kedua, kalau boleh, you pun spray rumah ataupun ruqyahkan you punya rumah. So campur dengan air campur dengan garam, kemudian baca Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Campur, air masuk dalam spray, you boleh spray. Kalau you rasa you tak confident ke apa, you boleh langsung ke website www.atafsir.com untuk purchase spray tersebut lah kalau you rasa tak confident. Tapi kalau you confident, you boleh baca dan lain-lain, buat sendiri. Okay? Kemudian kalau boleh, yang ketiga, jaga solatnya. Jaga dirinya. Jangan sampai banyak melakukan maksiat di dalam rumah. Jadi kalau kita perbanyakkan baca ibadah, kalau kita banyak bacakan Al-Quran, banyak zikir, banyak solat jemaah dan lain-lainnya, maka insya-Allah syaitannya dia akan keluar. Okay. Bagi siapa sahaja yang mungkin ada history of gangguan kena sihir ataupun mungkin ada history gangguan of saka dan lain-lainnya, dia punya ramai yang saya nampak, you all pindah rumah. Yang you all rasa yang that's the solution. Ini bagi yang ada history of gangguan sihir ataupun saka. You pindah rumah, you rasa yang kalau aku pindah rumah, benda-benda ni tak akan ada. Tak. Sebab apa? Benda itu dia akan ikut you. You pindah 50 rumah pun 5-50 tu yang dia akan pindah. Dia yang sedap lah. Kita yang keluarkan duit, dia yang sedap pindah ikut duduk je. So, that's not the punya solution. The solution is you yourself, this is your house. Sebab itu yang you keluarkan duit, you yang penat sini, penat sana. So that's your house. So you kena beritahu kepada mereka yang this is your territory. Itu you punya kawasan. Itu you punya kawasan. So itulah, susah in English. So that's your kawasan. So you kena jaga you punya rumah. So buatlah amalan-amalan tertentu. Dan kalau boleh, you boleh bacakan. Ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama dan juga kitab-kitab ruqyah. Jadi mulakan kata, unashidukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'dhu ahad. Yang bermaksud apa? Unashidukum. Aku memperingati kepada kalian. Bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman. Dengan perjanjian yang kalian pernah ambil dengan Nabi Sulaiman AS. Jadi pada zaman dulu, mereka pernah ambil perjanjian Nabi Sulaiman agar tak kacau rumah-rumah manusia. Okay? Antakhruju wa tarhalu min baitina. Yang di mana kalian kena keluar dan pergi daripada rumah kami. Unashidukumullah, aku peringatkan lagi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, antakhruju wa la tu'dhu ahad. Agar kalian keluar dan jangan menyakiti siapa pun. Maknanya kadang-kadang ada jin ni sebelum dia keluar, dia akan cakar dulu ke, ataupun dia akan gigit dulu orang tersebut, baru dia akan keluar. Melalui mimpi ataupun secara sedar. So jangan sampai jin ni mengganggu kita. Kita selalu kalau boleh baca peringatan tersebut ataupun doa tersebut ketika rumah ada gangguan. Okay? Tapi kalau let's say, Ustaz, saya dah try sini, saya dah try sana, semuanya tak jalan,
then boleh saja panggil saya, nanti saya bantu, ataupun peruqyah-peruqyah yang lain, tak ada masalah, insya-Allah. Okey, apapun jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan saya ingatkan lagi, jangan sampai kita punya Ramadan yang sekarang ni sama dengan Ramadan yang tahun lepas. Yang tahun lepas kita macam gini atau kita macam gitu. Takkanlah kita sama juga. Buat apa Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan kita setiap hari sampai berjumpa dengan Ramadan yang kali ini, tapi kita punya perangai, kita punya sifat, kita punya hati kita masih sama lagi macam tahun lepas. Maknanya kita kena tambahkan kita punya ibadah, kita punya diri kita kena jadi orang yang lebih baik lagi. Hati kita kena banyak ikhlas, banyak maafkan orang lain dan lain-lainnya. Kalau boleh, maafkan orang sebelum masuk bulan Ramadan. Dan kita minta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Biar apa? Biar kita punya dosa pun akan gugur. Jadi ketika bulan Ramadan, kita tingkatkan kita punya amalan, lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan ramai orang tunggu hari raya. Bila hari raya baru nak minta maaf. Sebetulnya sebelum Ramadan minta maaf. Ketika hari raya minta maaf lagi. So itu yang orang-orang English cakap, forgiveness is forgive and forgives. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.